رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia baharu, nascaya adalah ia jika ada ia binasa, nascaya adalah ia baharu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Dan tiap-tiap yang harus adanya dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana telah sabit kidamnya Ta'ala, maka sabitlah baqa'nya. Dan apabila sabit baqa'nya, mustahillah binasanya. Dan dalil baqa' Allah Ta'ala dalil bagi baqa' Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalil bagi mustahil lawan bagi baqa' yang ialah binasa. Jadi dalil di sini dalil bagi wajib baqa' bagi Allah Ta'ala dan dalil bagi mustahil binasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalil bagi baqa' wajib baqa' dan dalil bagi mustahil fana artinya binasa. Dalilnya itu bahwasanya jika ia binasa dengan maknanya fardunya sekiranya Allah Ta'ala tidak kekal. Fardunya jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu tidak kekal. Kalau tidak kekal tentu binasa. Sebab di antara kekal dan binasa tidak ada yang menengahi. Kalau tak kekal, binasa. Kalau tak binasa, dia kekal. Sebab tidak ada yang lain daripada dua tu, tidak ada seperti gerak dan diam, tidak gerak, diam, tak diam, gerak. Maka di sini kita fardu katanya sekiranya kalaulah Allah Ta'ala itu tidak kekal, tentu binasa. Binasa dengan mana hilang adanya. Mana bertukar jadi tidak ada. Sekiranya kalau tidak kekal, Allah itu tidak kekal, tentulah Allah itu binasa. Habis itu, jika ia binasa pula. Fardunya kalau dia binasa. Jadi binasa tu lazim daripada tak kekal. Kalau tak kekal, tentu binasa. Kalau dia binasa, maknanya terima binasa pada masa depan. Jika ada ia, ya Allah binasa. Kalau Allah itu binasa dengan mana apa? Maknanya hilang ada, jadi tak ada. Hilang adanya jadi tak ada. Artinya ada putus oleh adanya, maka jadi tak ada. Jadi di sini cuba kita perhatikan pada perkataan binasa itu. Pada makna binasa itu. Binasa dengan maknanya habis, hilang, jadi tak ada.
Artinya disambungi oleh tak ada akan adanya. Disambungi oleh tak ada kemudian daripada adanya. Maka jadi berlaku tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada dia ada. Berlaku tak ada. Maka dia katanya jika ada ia binasa, nascaya adalah ia ya Allah baharu. Tentulah Allah Ta'ala itu baharu. Kenapa nanti kita tengok? Jadi lazimnya begitu. Kalau lazim pada katanya kalau Allah tak kekal, tentulah sama sekali dia tu binasa. Ambil daripada binasa itu pula, jika ada ia binasa, nascaya adalah ia, ya Allah itu baharu, bukan qadim. Tentulah Allah Ta'ala itu baharu, bukan zat yang qadim, bukan. Kenapa begitu? Kenapa apabila katanya kalau fardunya Tuhan binasa membawa kepada kata Tuhan tu baru? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Kerana tiap-tiap yang binasa, mana tiap-tiap perkara yang terima binasa. Tiap-tiap yang binasa maknanya tiap-tiap perkara yang terima binasa. Itu harus adanya dan tiadanya. Maknanya setiap-tiap perkara yang terima binasa adalah perkara itu perkara yang harus ada dan harus tiada. Bukan wajib ada, bukan mustahil tiada. Bukan harus ada, maknanya bukan wajib ada, bukan mustahil tiada. Kenapa begitu? Sebab tadi kita katanya makna binasa itu maknanya jadi tak ada, selepas pada ada. Jadi tak ada, selepas pada ada. Artinya putus adanya bertukar jadi tak ada. Jadi ada berlaku tak ada. Setiap-tiap perkara kalau boleh berlaku itu ialah perkara yang harus. Perkara mana yang boleh berlaku, yang boleh berubah itu adalah perkara yang harus. Tak jadi wajib. Sebab kalau katanya ada dia tu ada yang wajib. Maka tak akan berjumpa dengan tak ada sama sekali. Kalau kata ada dia, ada yang wajib. Tentulah wajib ada, maknanya tak boleh berjumpa dengan tak ada sama sekali. Ni ada berjumpa ke tidak dengan tiada? Ada berjumpa. Sebab tu dikatakan binasa. Begitu juga tiada. Tiada kalau kita fardu katanya tiada ini kalau katanya dia mustahil. Mustahil tiada. Maknanya tak boleh berlaku tiada. Tak boleh jadi tiada. Mesti kena ada, sentiasa ada. Tetapi sini kalau kita fardu kata Allah itu binasa, maknanya ada berlaku tiada. Ada berlaku tiada. Kalau tiada itu perkara yang mustahil, dia tak akan berlaku sama sekali. Dia tak akan berlaku sama sekali. Kalau ada itu perkara yang harus, tentu tak hilang sama sekali, ada dia tu. Maka di sini binasa mana hilang ada, berlaku tiada. Mana ada nak kata wajib tak boleh. Sebab apa? Sebab ada habis ada hilang ada putus ada dia. Berlaku putus ada dia, hilang ada dia. Salin jadi tak ada. Kalau gitu ada dia dan tiada dia tu ialah harus. Bukan katanya ada dia tu wajib, bukan kata tiada dia tu mustahil. Sebab itulah apabila kita katanya Tuhan itu kalau dia tak kekal tentu dia binasa. Kalau tak kekal tentu dia binasa dengan mana terima binasa pada suatu masa. Masa depan.
Kalau dia binasa, tentulah dia tu baharu. Tak boleh kata dia tu yang qadim, yang sedia, tak boleh kata. Kenapa begitu? Sebabnya kalau benda mana yang timbul binasa, itulah menunjuk kata benda tu harus ada dan tiada. Mana ada dia tu ada yang harus, tiada dia itu tiada yang harus, bukan wajib, bukan mustahil. Ada dia bukan wajib. Kalau kata ada tu wajib, tak berjumpa dengan tak ada sama sekali. Kalau kata tiada dia tu mustahil, mustahil Tuhan nak tiada, maka tak boleh berlaku tiada. Tetapi binasa tu makna berlaku tiada selepas pada ada. Kalau begitu ada dan tiada dia tu harus kedua-duanya atas jalan bersamaan. Ada dia dan tiada dia itu adalah perkara yang harus atas jalan bersamaan. Jadi ada dia tu pun harus, tiada dia pun harus juga. Maka kalau katanya ada dia tu harus, tiada dia pun juga harus, dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Dan tiap-tiap perkara, setiap dan tiap-tiap yang harus, maknanya tiap-tiap perkara yang harus ada dan tiada, dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada. Setiap-tiap perkara yang ada dia tu harus dan tiada dia tu harus. Mana yang harus ada, yang harus tiada. Apa-apa benda saja, kalau kata harus ada, harus tiada itu, maka benda itu baharu. Benda itu baharu. Tak boleh nak katanya qadim lah. Tak boleh nak kata sedia, tak boleh. Sebab apa? Sebab qadim itu maknanya yang ada tidak didului oleh tiada. Maknanya tiada tu mustahil dinafikan, tiada belum pada ada. Sebab qadim tu mana nafikan tiada sebelum pada ada. Mana tak berlaku, tak ada, belum pada ada. Sebab tiada tu mustahil. Ada tu wajib. Ada tu wajib, tak ada tu mustahil. Itu kalau benda yang sedia. Di sini Allah kalau kata dia tu baru, maknanya dia kalau kata dia tu terima binasa, maknanya ada berlaku tiada selepas pada ada. Kalau begitu benda harus ada dan harus tiada. Kalau begitu Allah Taala yang harus ada dia harus, tiada dia pun harus. Kalau begitu Allah itu ialah yang baharu. Tetapi baharu tu diterima ke tidak, baharu Allah Ta'ala tu diterima ke tidak pada akal kita, maka dia katanya dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Masuk dalam hukum mustahil pada akal. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa kata mustahil baharu Allah? Kerana telah sabit qidamnya Ta'ala. Kerana telah tetap pada huraian yang dulu, kerana kerana telah sabit qidamnya, yakni pada waqi', telah sabit, telah tetap qidamnya, qidam Allah Ta'ala. Kalau katanya tetap Allah Ta'ala qidam, tak boleh kita nak kata baharu. Kenapa boleh kata tetap dah qidam dia pada waqi'? Sebabnya kalau baharu, sebab membawa kepada dud dan tasasul, seperti dulu. Jadi begitu maknanya baharu Allah mustahil. Kita hundur balik. Jadi maknanya baharu Allah itu mustahil. Kalau kata baharu Allah itu mustahil, maka mustahil juga binasa Allah Ta'ala. Kalau kata mustahil binasa Allah Ta'ala, maka wajib oleh bakanya baka Allah Ta'ala. Maka dia katanya, maka sabitlah bakanya baka Allah Ta'ala. Dan apabila sabit bakanya, mustahillah binasanya.
Ha. Jadi pendeknya dalil bagi sifat baqa Allah Subhanahu wa taala ini kembali kepada qidam, artinya kembali kepada dalil bagi sifat qidam. Jadi kita boleh kata dua cara. Kita katanya dalil bagi sifat baqa itu ialah sifat qidam. Boleh kita kata begitu. Dalil bagi wajib baqa Allah Taala itu ialah dalil dianya ialah sifat qidam. Itu maknanya dalil baqa kembali kepada sifat qidam. Artinya boleh juga kita nak katanya dalil bagi sifat baqa itu ialah diri dalil sifat qidam. Kenapa boleh begitu? Sebabnya kalau mengikut yang tadi, dia kata, mengikut yang tadi kita fikir bahawasanya kalau Allah Ta'ala tak kekal, kalau Allah tak kekal, tentu binasa. Kalau Allah tak kekal, lazimnya mesti apa nak jadi kalau kita fardu kata Allah tak kekal, lazimnya binasa. Tentulah binasa Allah Ta'ala. Apabila katanya Allah Ta'ala tu binasa, maknanya jadi tak ada, berlaku tak ada selepas pada ada. Kalau gitu ada dia tu harus. Kalau ada dia tu harus juga tiadanya. Nah, tiada dia tu harus, tiada dia tu harus, ada dia pun harus juga. Setiap-tiap perkara yang harus ada, harus tiada, ialah perkara yang baru. Kalau perkara yang qadim, kalau yang qadim tak terima tak ada, sebab qadim kidam itu apa dia? Ternafi adam belum pada ada. Mana mustahil nak tak ada belum pada ada. Jadi kalau katanya Allah Ta'ala itu tak kekal, tentu dia binasa. Binasa dengan maknanya putus, habis ada, hilang ada, jadi tak ada. Berlaku tak ada. Mana tak ada benda yang boleh berlaku pada Allah. Tak ada tu perkara yang boleh berlaku. Perkara yang boleh berlaku tu mana asal tak ada tapi asalnya tak berlaku tetapi jadi berlaku. Itu menunjuk katanya tiada tu harus. Kalau ada tu harus, kalau tiada tu harus, ada pun harus juga. Jadi maknanya lazim daripada kita kata Allah Ta'ala tak kekal, Allah Ta'ala binasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala binasa, mana haruslah dia tu tiada, haruslah ada. Jadi ada dia tak mesti ada. Sebab tu jadi tak ada. Sebab tu jadi binasa. Jadi maknanya bersamaanlah di antara ada dia dan tiada dia. Maka kalau benda apa benda yang harus antara yang sama di antara ada dan tiada, tak jadi wajib mesti ada, tak jadi tertegah tiada, ialah perkara yang harus. Dengan sebabnya kalau kita katanya ada dia tu ada yang wajib, dia tak akan berjumpa dengan tiada sama sekali. Baik sebelum pada ada, baik selepas pada ada. Kalau kata ada dia tu ada yang wajib. Tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada sebelum pada ada, tak boleh tak ada kemudian daripada ada. Itu kalau kata wajib ada. Tetapi di sini daripada makna binasa itu maknanya jadi tak ada selepas pada ada. Kalau gitu tiada dia, tak ada dia tu dah berlaku. Belum pada nak berlaku dia ada, tiada tu belum berlaku. Ketika dia ada belum berlaku tiada. Habis tiada berlakulah tiada. Maknanya tiada itu benda yang boleh berlaku. Itu tanda kata tiada itu harus. Kalau kata harus ada, harus juga tiada. Kalau kata harus tiada, harus juga ada. Sebab apa? Sebab kalau benda wajib, benda wajib, benda mesti ada, tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada sama sekali. Di sini boleh ada, maknanya bukan wajib. Lepas tu kita nak katanya mustahil tiada, tak boleh kata juga, tak boleh nak kata mustahil juga tiada dia, sebab kita kata binasa jadi tak ada, dah berlaku tak ada. Kalau benda mustahil tak terima berlaku. Kalau kata tiada tu mustahil, kenapa berlaku? Benda mustahil, benda tak berlaku, benda tak ada, benda tak berlaku kan. Kalau begitu ada berlaku tak?
tiada Allah Ta'ala ada berlaku. Kalau begitu maknanya tiada dia bukan benda mustahil. Juga bukan wajib. Kalau begitu makna ada dan tiada tu adalah perkara yang harus. Maka setiap-tiap perkara kalau harus ada, harus tiada atas jalan bersamaan itu adalah perkara yang baru. Setiap-tiap perkara kalau timu ada, timu tak ada atas jalan bersamaan harus ada, harus tiada, perkara tu perkara baru. Bukan perkara yang qadim. Maknanya kalau Allah Ta'ala itu binasa, maknanya Allah Ta'ala itu yang baru. Kalau Allah Ta'ala itu baru, kita lagi. Kalau Allah Ta'ala itu baru, tentu berhajat, ini masuk pada dalil kidam. Kalau Allah Ta'ala baru, sebab sama dengan dalil kidam dulu, kalau Allah Ta'ala tak qadim, Allah baru. Sama. Sebab dulu kalau Allah Ta'ala tak qadim, Allah Ta'ala baru. Di sini kalau Tuhan binasa, cumanya kita ambil belum sikit. Kalau tak kekal, binasa. Kalau binasa, baru. Sampai ke baru. Kidam dulu pun sampai ke baru juga. Kalau tak sedia, kalau tak kidam, kalau tak sedia, dia baru. Sampai ke baru juga. Lepas tu ambil di baru tu pula, kalau dia baru, tentu berhajat kepada yang menjadikan dia. Tentu kena ada yang menjadikan dia kan Allah. Sekiranya kalau Allah berhajat kepada yang menjadikan dia, nak ada dia, kena ada yang menjadikan dia, maka daripada dalil baqa' dulunya membawa kepada jadi dur dan atanya tasasul. Maka tiap-tiap dur dan tasasul itu mustahil. Maka baru Allah pun mustahil juga. Dengan sebab itulah dia kata dan baru Allah itu mustahil. Dan baru Allah itu mustahil. Kenapa boleh kata mustahil baru Allah? Sebab dur dan tasasul. Sebab membawa kepada dur dan tasasul. Kalau kata baharu Tuhan tu tak boleh kata mustahil sebab dur dan tasasul. Kalau begitu Tuhan tak baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kenapa boleh kata mustahil? Kerana telah sabit kidamnya. Kerana telah sabit kidamnya, kidam Allah Ta'ala. Sebab kalau baharu membawa kepada jadi dur dan ataunya tasasul. Kalau gitu tak boleh kata mustahil, tak boleh kata baharu Allah sebab mustahil. Kalau begitu maknanya mustahil kidam, mustahil baharu. Kalau Allah kalau apa dia? Kalau mustahil baharu Allah Taala, kalau begitu maknanya wajib kidam. Kerana telah sabit kidamnya, kidam Allah Taala. Sebab mustahil baharu, kidam wajiblah. Sebab kidam dengan baharu tu dua benda yang berlawanan. Kalau mustahil baru maknanya wajib kidam. Kalau wajib kidam, maka sabitlah baqa'nya baqa' Allah Ta'ala. Maka sabitlah tetapnya baqa' kekalnya kekal Allah Ta'ala. Sebab dia berlaziman. Kalau sebab itulah dikatakan setiap perkara yang tidak ada permulaan, tentu tidak ada kesudahan. Sebab tu datang ulama sebut bentuk kaedahnya, setiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan itu mana? Qadim. Tentu tidak ada kesudahan. Ada kesudahan tu mana? Binasa. Tidak ada kesudahan maknanya kekal. Setiap-tiap perkara tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan tu maknanya kidam. Kalau ada permulaan baru. Setiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan itu dikatakan baqa'. Artinya bahasa Melayu kekal.
Kalau ada kesudahan, itu katanya binasa. Itu dipanggil kata binasa, panggil kata fana. Setiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan, tentu tidak ada kesudahan. Sebab apa begitu? Sebab kalau ada kesudahan, tentu kena ada permulaan. Dengan sebalik daripada kaedah tadi, setiap-tiap perkara yang ada permulaan, tentu kena ada kesudahan. Ada sama ada, tidak ada sama tidak ada. Jadi dua, satunya setiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan, tentu tidak berkesudahan, tidak ada kesudahan. Setiap-tiap perkara yang tidak ada, yang ada permulaan, baru. Setiap-tiap perkara yang ada permulaan, tentu ada kesudahan. Apa dia? Ada kesudahan? Binasa. Gitu. Sebab apa? Sebab dia begitulah. Dia kembali kepada ada dia tu wajib ke tidak ke tak wajib. Sebab itulah kidam dan baka daripada huraian dulu bahwasanya kidam dan baka ini dah masuk di bawah makna wajib zati. Masuk di bawah makna wajib zati pada bahasan apa dia? Wujud zati, bukan wajib. Maksud di bawah bahasan, di bawah makna wujud zati pada huraian sifat wujud yang dahulu. Sebab wujud zati mana ada, tak terima tak ada. Tak terima tak ada sama sekali. Mana tak terima tak ada, belum pada ada. Ternafi tak ada, belum pada ada. Ternafi tak ada, kemudian daripada ada. Sebab itulah daripada di situ, kita harus ingat katanya ada Allah, ada yang zati, wujud Allah wujud yang zati, bukan wujud aridi semacam kita, bukan. Wujud Allah wujud yang zati, maknanya bukan didului oleh tiada, bukan disudahi oleh disudahi dengan tiada. Sebab itulah lazim daripada katanya kalau wajib kidam, wajib juga baka. Kalau wajib baka, wajib juga kidam. Sebab kalau tak kidam, jadi baharu. Kalau tak baka pun, jadi baharu juga. Sebab apa boleh begitu? Kalau kalau tidak kidam, jadi baharu. Sebab terima tak ada sebelum pada ada. Kenapa kalau tak kekal, kalau tak baka tu jadi baharu? Sebab terima ada selepas pada ada. Terima tiada selepas pada ada. Jadi maknanya ada dia tu ada yang harus. Setiap perkara yang harus ada dan tiada adalah perkara yang baharu. Begitu. Menafikan wujud zati bagi Allah Ta'ala. Kembali kepada kitab, maka sabitlah bakanya Allah Ta'ala. Apabila sabit tetap dah baka Allah Ta'ala, dan apabila sabit bakanya, mustahillah binasa, yang ialah lawan bagi baka. Apabila kejap dah sabit dah baka pada pandangan kita, pada pandangan akal kita, tetap Allah Ta'ala itu kekal. Kalau begitu juga mustahil pada pandangan akal kita binasa Allah Ta'ala. Jadi dalam pandangan kita apabila sabit apabila wajib kekal, binasa tu memanglah mustahil. Sebab nak kata apa? Baka pun sabit, binasa pun sabit, tak boleh begitu sebab jadi beri pun dua benda yang berlawanan. Kalau tak kekal dia binasa, kalau tak binasa dia kekal, maka sini sabit dah baka, maknanya binasa tu adalah yang mustahil. Apabila sabit wajib bakanya, tentu lawan bagi baka tu adalah perkara yang mustahil. Itulah yang kita boleh kita dapat berdalil di atas wajib baka bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalil inilah dalil inilah yang ulama katanya kembali kepada alam inilah juganya. Kembali kepada alam inilah juga. Sebab kalau Allah Ta'ala itu tak kekal, tentu dia binasa. Kalau dia binasa, dia baharu. Kalau dia baharu, sama dengan makhluk ini. Sama dengan makhluk ini. Itu maknanya kembali juga kepada makhluk ini, kepada alam inilah juganya.
Sebab tu dia katanya dalil bagi setiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu makhluk ini kesemuanya. Cumanya kita cari jumpa ke tak jumpa. Habis di situ dalil bagi sifat baqa. Pendeknya dalil bagi sifat baqa kembali kepada dalil bagi kidam. Sebab dia kidam dan baqa itu dua benda yang berlaziman. Baqa dan kidam dua benda yang berlaziman. Kalau qadim mesti kekal, kalau kekal mesti qadim. Tak ada benda yang yang sedia tapi tiada binasa. Tidak ada benda yang apa dia? Yang kekal tapi ada permulaan, itu tidak ada. Kalau orang katanya macam mana syurga dan neraka ada permulaan tetapi tidak ada kesudahan, maka jawabnya itu aridi. Tak bina kekal syurga neraka sebab Allah Ta'ala kerana nak bagi kekal. Itu panggil hukum aridi. Kalau tilik pada hukum asalnya, syurga ada permulaan ke tidak? Ada permulaan. Syurga adalah benda yang baru. Neraka pun adalah perkara yang baru. Setiap-tiap benda yang baru, yang ada permulaan yang baru, maknanya yang ada permulaan tentu kena ada kesudahan. Mesti kena ada kesudahan. Itu hukum zati dia. Adapun tak terima binasa syurga dan neraka itu sebab kehendak Allah, tetapi tilik kepada wakil dianya, kepada asal zati dia terima binasa. Sebab dia ada permulaan. Sebab dia ada permulaan mesti kena ada kesudahan. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi kekal. Sebab itulah dia kekal. Tak menafi dengan kaedah yang kita kata tadi, setiap-tiap perkara yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Seperti apa dia perkara yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan? Zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan secara hukum zati. Setiap perkara yang ada permulaan, ada kesudahan. Apa dia? Segala makhluk ini. Sekalian alam ini. Termasuk juga dalam katanya, dalam kataan itu setiap perkara yang ada permulaan tentu ada kesudahan. Masuk juga neraka dan syurga dan nikmat syurga dan azab neraka. Masuk juga dalam kata setiap-tiap perkara yang ada permulaan ada kesudahan. Walaupun syurga itu tak binasa sebab kehendak Allah. Sebab kehendak Allah, bukan dengan sebab itu, dengan sebab Allah, dengan sebab kehendak oleh Allah akan kekalnya, maka itu jadi aridi, jadi kedatangan. Bukan dengan secara asal. Itu tak menafi dengan secara hukum asal. Seperti katanya berbohong, cakap bohong tu hukum zati dianya haram. Tetapi ada juga membawa kepada jadi wajib, jadi sunat pun ada juga. Seperti untuk nak selamatkan nyawa seorang, mesti kita kena bohong. Artinya untuk nak mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh, yang berbantah, maka sunat kita berbohong untuk nak jadi baik di antara kedua tu. Maka itu hukum aridi. Jadi sunat berbohong, wajib berbohong itu hukum aridi. Maka apa dia? Kekal syurga neraka adalah hukum aridi. Tak menafi dengan kaedah kita katanya setiap perkara yang ada permulaan tentu ada kesudahan. Begitulah. Dan begitu juga lazim daripada apa dia? Lazim daripada kata Allah Ta'ala itu ada dianya, ada Allah Ta'ala itu ada yang zati. Selain daripada faham daripada ada dia tu ada yang zati, selain pada kita faham katanya dia tu wajib kidan dan baqa, dan juga sifat yang keempat ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu pun setengah daripada perkara yang kita boleh faham daripada wujud zati Allah Ta'ala. Sebabnya ada Allah, ada yang zati tak terima tak ada sama sekali. Kalau terima tak ada, baharu. Kalau kata baharu, sama serupa dengan makhluk. Kalau kata dia tu baharu, maknanya kalau Allah Ta'ala itu tak wajib ada dia tu bukan ada yang zati, maka harus ada, harus tiada. Kalau begitu, samalah dengan makhluk.
Kalau katanya harus ada, harus tiada, maknanya sama dengan makhluk. Kalau kata sama dengan makhluk, tidaklah mukhalafah lil hawadis. Jadi masuk sifat yang keempat. Semuanya daripada maknanya sifat kidam, sifat baqa' dan sifat mukhalafah, itu faham daripada wujud zati bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yang kita akan bercaranya, mukhalafatu keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya Allah Ta'ala bukan baharu semacam kita. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kita tengok dalam kitab dia katanya keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun. Maknanya situ nak cerita katanya Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Maknanya Allah bukan baharu. Kalau Allah bukan baharu, maknanya Allah wajib ada. Allah wajib ada, tak terima tak ada sama sekali. Wajib ada yang wajib itu ialah wujud yang zati. Itu kembali kepada wujud zati kesemuanya. Nah, kemudian masalah sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, insyaAllah kita sambung minggu depan. Untuk minggu ni kita sekadar itu dulu, insyaAllah kita sambung keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lagi 10 minit kita sambung kitab Baqarah insyaAllah ta'ala. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih kasih Baba. Terima kasih Baba. Selamat pagi.